Baru ni kita tak ada bincang hadis yang kedua di bawah tajuk bab ziaratil qubur tu. Hadisnya ialah wa bihi qala hadatsana Ahmad bin Salih qala qara'tu ala Abdullah bin Nafi' qala akhbarani ibnu Abi Dhi'b an Sa'id al-Maqburi an Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la taj'alu buyutakum qubura wa la taj'alu qabri 'ida. Dalam kitab kita ni dia ada hamzah sebelum waw, au gitu. Itu silap lah, buai hamzah tu jadi wala, bukan aula, wala. Wa la taj'alu qabri 'ida wa sallu 'alayya fa inna salawatikum tablughuni haitsu kuntum. Dan seterusnya hadis yang kita sudah baca dah baru tapi tak ada bincang. Imam Abu Dawud dengan sanadnya meriwayatkan daripada Abi Hurairah, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jangan kamu jadikan rumahmu kubur, dan jangan kamu jadikan kuburku perayaan. Berselawatlah kamu kepadaku, kerana selawat kamu itu sampai kepadaku biar dimanapun kamu berada. Jadi di sini hadis ini menjadi pegangan kepada setengah-setengah orang. Ada pro dan kontra dia. Ada yang kata boleh pergi kubur Nabi SAW, maulid pergi kubur, dia pegang dengan hadis ni. Ada yang kata tak boleh pergi kubur, dia pegang dengan hadis ni. Hak tu jadi kontroversi sikit lah. Yang dia ada 2-3 perkara di sini, 3 bahagian lah kalau kita dapat bahagikan isi hadisnya. Yang pertama, jangan kamu jadikan rumah kamu kubur. La taj'alu buyutakum qubura. Jangan kamu jadi rumah kamu kubur. Itu sah terjemahan. Terjemahan yang kedua, seperti kubur. Tetapi hak lebih moleknya, ia boleh belaka. Cuma kalau nak kira dari segi ja'ala tu mutaaddi kepada dua maf'ul, tak perlulah kita kata seperti. Jadi kubur. Jangan kamu jadikan rumah kamu tu kubur. Tapi kalau kita tengok dari segi makna dia tu, sesuai juga kalau kata seperti, macam, sesuai juga. Kalau dari segi kaedahnya lah, kalau kita nak takdirkan kuburan itu jadi mansub bin naz'il khafid, kita kena takdir maf'ul yang kedua hak lain. Gitulah kaedahnya. Sebab itulah kita tengok, boleh tengok dalam syarah ni, dia ada bagi beberapa pendapat, sampai 8 pendapat berhubung dengan maksud hadis ini. Salah satunya, dia ada takdir kaf itu. Cuba kita perhati, ai kal qubur, kuburan kal qubur. Itu yang kita kata tadi. Jadi boleh kita kata la taj'alu buyutakum mawadhi'a ataupun mawdhi'an kal qubur, sebab dia berkait dengan tempat. Kalau kita tak saya kata kuburan tu jadi maf'ul yang kedua lah. Sebab apa? Setengah-setengah tu ada takdir kaf tu. Bila takdir kaf tu, dia akan timbul soalan lah, mana maf'ul kedua. Tu je. Jangan kamu jadikan rumah kamu seperti kubur yang kosong atau sunyi daripada zikrillah dan ketaatan kepadanya. Bahkan jadikanlah
untuk rumah-rumah kamu itu nasiban minal ibadah, sebahagian daripada ibadat. Ini buatlah untuk rumah kamu itu sebahagian ibadat sunat untuk dapat berkat, untuk dapat berkat. Jadi kalau kubur memang bukan tempat dia lah untuk ibadat, untuk sembahyang, untuk gapo tu bukan tempat dia. Tempat dianya rumah. Salah satunya selain daripada di masjid, di rumah boleh. Jangan buat rumah tu serupa kubur. Sebab apa? Sebab kalau kubur bukan tempat beribadat. Itu sah maksudnya. Jadi berdasarkan maksud ni, tertolaklah pendapat orang yang mengatakan boleh ibadat di kubur, apalagi kalau nak kata molek ibadat di kubur. Tertolak juga amalan orang yang tunggu kubur, dan orang yang mengatik di atas kubur. Jalan belakang. Sebab situ bukan tempatnya. Tempatnya kalau ia pun hak tidak fardu di rumah, sembahyang sunat, gapo-gapo di rumah. Jadi buat di situ tak kena. Kalau tunggu kubur, kita kata amalan orang tunggu kubur tu lah, dia tak pergi ke lain dah. Bukan kata orang tunggu kubur ni mengikut amalan hak biasa dibuat lah. Bila sembahyang dia pergi ke masjid, dah dia tak tinggal kubur tu. Maksud tunggu kubur tu dia duduk tetap situ lah, jadi sembahyang ke apa pun situ. Berdasarkan hadis ni bercanggah lah. Bercanggah lah. Tak boleh. Sebab bukan di situ tempat dia. Tiba-tiba kita buat, bercanggah dah lah dengan hak Nabi. Bahkan kalau nak buat di rumah, tu tempat dia nya. Masjid tu memanglah tempat sembahyang fardu. Kalau nak buat, nak mengaji Quran, nak gapo lain, memanglah boleh selain daripada di masjid. Tempat yang sesuai, tempat yang dianjurkan oleh Nabi SAW supaya kita beribadat, terutamanya hak sunat-sunat tu di rumah. Itu yang pertama. Yang kedua, ada yang mengatakan maknanya ialah jangan kamu kebumikan orang-orang mati di kalangan kamu, di rumah-rumah kamu. Jangan. Kubur lain, rumah lain. Perkuburan, tempat nak tanam orang matinya ialah di perkuburan, kawasan yang khusus yang diwakafkan untuk kubur sebagai kubur, bukan di rumah. Jadi masing-masing kalau mati, dia tanam rumah dia, dia tanam rumah dia. Tak boleh gitu. Sebab apa? Sebab susah nak kawal. Akan berlaku kat satu keadaan di luar daripada kawalan. Sebab dia berkait dengan kubur-kubur dengan orang mati ni, dia banyak perkara. Perkara-perkara yang mengarut berlaku dalam masyarakat. Antaranya pemujaan terhadap kubur, sembah kubur, benda-benda yang tidak sesuai lah. Kalau tidak dalam bentuk ibadat pun pergi cari nombor ekor, pergi kubur juga. Jadi kalau buat dalam rumah masing-masing, tidak dapat dikawal keadaannya. Mungkin akan berlaku perkara-perkara yang tak boleh. Itu yang kedua, jangan kebumikan orang-orang mati di rumah. Tetapi Khattabi bantah. Dia kata ni tak apa sedap tu kalau ni. Sebab apa? Sebab Nabi SAW tu sendiri dikebumikan di rumah dia tu. Lagu mana? Tapi orang kata itu hak khusus dengan dia. Dia kata ni kamu. Banyak perkara kan hak khusus dengan Nabi, kita tak boleh nak fikir nak buat serupa dengan dia. Tak boleh kata itu sunnah dia. Kalau boleh nak tu ni, kalau sunnah untuk dia dan untuk orang lain. Ni untuk dia tu ada hadis khusus, iaitu ni disebut di sini li hadis ma qubida nabiyyun illa wa dufina haitsu yuqbad. Tidak mati seorang nabi melainkan dikebumikan dia di tempat dia mati. Itu ada hadis. Ni khusus dengan nabi ni, tidak dikebumikan seseorang nabi pun, seorang nabi pun. Ni nabi. Adapun la tadfinu ini tuju kepada kita. Kita tak boleh. Tapi kalau nabi tak apa, memang begitu. Jadi Khattabi bantah tu tidak dipersetujui oleh orang lain lah. Sebab bantah tu dia guna dalilnya dalil Nabi. Hak tu khusus untuk Nabi tu, sebab lain-lain lah yang khusus dengan Nabi tu.
Itu yang kedua. Yang ketiga, boleh jadi juga makna dia, ada juga ulama yang berpendapat, jangan kamu jadikan kubur tu tempat tinggal kamu. La taj'alu buyutakum qubura. Jangan kamu jadikan rumah kamu tu kubur, maksudnya tempat tinggal kamu. Jangan kamu jadikan kubur tu sebagai tempat tinggal kamu. Mu duduk situ. Tak cara lah. Ada rumah ke, buat bangsa ke, pasal kemah ke, pasal wakaf ke, ataupun memang buat rumah, buat pondok atas kubur. Sebab apa? Di sini dia sebut sebabnya akan hilang rasa takut, gerung, pengajaran akan hilang daripada hati kamu. Dan muka duduk di kalangan kubur sama, tengok dan hari orang mari kubur, tak ada rasa gerung, tak ada rasa takut dah lah. Hilang dah lah hak bisanya kita kata. Bahkan kamu kena balik dan pergi ziarah. Jaga-jaga sekali. Baru ada makna. Sebab manusia ni kalau dah biasa terlajak, dia jadi tawar. Tak ada lah maksud nak suruh ingat kematian tu, jadi tak ingat dah. Muka dah nak hari nak tengok semua, jadi tawar. Itu tujuannya yang Nabi SAW tak bui buat rumah di kubur. Jangan kamu letakkan, buatkan rumah kamu tu kubur, maksudnya di kubur. Jangan buat rumah di kubur. Sebab apa? Akan hilang, akan jadi tawar. Kita tidak akan dapat pengajaran daripada kubur tu kalau dia buat rumah tu kubur. Pasal kan tak ada suka manusia ni, tak ada suka. Jadi bila lama-lama jadi suka jadi ralik, tak ada dah takut gapo, ingat kemati, tak ada. Hak satu lagi di sini dia sebut ke tidak? Dia tak sebut. Hak satu hak ni hilang takut. Hak satu laginya, jangan buat rumah di kubur. Takut apa? Hak tadi jangan supaya tidak hilang rasa takut tu. Hak ni hak satu laginya, hak sebalik daripada hak ni. Jadi kalau buat rumah di kubur, dia akan jadi apa dia? Suka, tak ada apa. Sedangkan suka apa tak sesuai dengan kubur. Lepas tu takkanlah nak duduk sedih sama. Tak sesuai juga. Bukanlah nak suruh kita sedih sama. Jadi buat rumah ataupun duduk di kubur tu ada dua keadaan yang bertentangan. Satunya mungkin kita suka. Kalau kita suka, suka-suka dah biasa dah nak hari suka, tak ingat mati. Tak boleh. Bukan tempat suka tu, tempat sedih. Kalau kita kata sedih, takkan nak sedih sama manusia. Tak ada ketika suka. Bukan agama suruh kita sedih pun, sama-sama gitu. Jadi tidak sesuai. Sebab tu dia tak boleh buat rumah di kubur. Seterusnya dia kata, ada juga ulama yang berpendapat, buatlah sebahagian sembahyang kamu tu di rumah kamu. Jangan kamu jadikan rumah kamu tu kubur. Sebab apa? Manusia ni bila mati dan duduk dalam kubur dia tak sembahyang dah. Tak sembahyang. Jadi tanda beza sembahyang dengan tidak sembahyang ni apa dia? Apa dia? Tanda mati dengan tidak mati ni apa dia? Sembahyang. Di rumah, kita duduk di rumah tu kita tak mati lagi. Sebab apa tak sembahyang? Tanda kita ni hidup. Macamlah kita ni duduk di kubur. Kalau di kubur tu baru tidak sembahyang. Nak sembahyang lagu mana tak boleh, dah mati dah. Dah tak ada dah kewajipan gapo sembahyang tu, tak ada dah. Begitu juga nak pahala, nak gapo, nak buat dalam kubur, tak ada makna semua tu. Tapi kalau di rumah, itu ada makna, ada faedahnya. Memang tempat dia. Yang keberapa ni? Yang kelima, jangan kamu jadikan rumah kamu tu tempat tidur semata-mata. Kamu tak sembahyang. Kerana tidur tu saudara mati, serupa dengan mati. Orang mati tak sembahyang. Jadi kalau kamu buat rumah kamu tu tempat tidur saja, tak kena. Jadi sebuah kubur. Dari satu segi nampak serupa tu orang yang tidur dengan orang yang mati. Dari segi tak khabar ke apa satu, tak tahu keadaan sekelilingnya apa dia. Dari segi tu serupa. Jangan buat sebagai tempat tidur saja.
Lepas tu ada juga yang mengatakan maksud dianya orang yang tidak bersembahyang di rumah dia samalah seperti dia menjadikan diri dia, dia menganggap diri dia supaya mati dah, dan rumah dia tu kubur. Tak kena lah buat lagu tu. Kita hidup, kita anggap kita mati, rumah kita, kita anggap kubur. Tak kena. Sebab tu Nabi tak begitu. Jadi kedudukannya tak kena. Dan hak ni ada sokongan juga dalam hadis, ada sebut dalam umpamanya dalam hadis Muslim, perbandingan rumah yang ada zikir dan rumah yang tak ada zikir serupa dengan orang hidup dan orang mati. Jadi maksudnya jangan kamu jadi seperti orang-orang yang mati, yang tak sembahyang di rumah mereka. Mana rumah orang mati? Kubur. Atau janganlah kamu tinggalkan sembahyang di rumah kamu itu sehingga kamu jadi seperti orang mati, orang duduk kubur tu. Jadi rumah kamu tu jadi kubur kalau lagu tu. Jangan. Wa qala ba'du arbabil lataif, ada juga mana ahli-ahli ilmu yang mengatakan boleh jadi makna dia tu jangan kamu jadi rumah kamu tu seperti kubur tu, mana tak ada makan minum suka, tak ada lagu tu. Jangan. Kalau orang pergi ziarah, kita senyap. Sebab kubur tu kita pergi, ada ke dia akak makan neg apa, kita tak ada. Jadi kalau rumah tu bukan kubur, adalah akak makan neg apa, dia air kau apa kau. Jangan jadi seperti kubur. Kalau apa ni, orang yang pergi ziarah tu tuan rumah dia duduk dalam kubur tu, kita kata tak ada jamu ke apa-apa. Kalau masih hidup, kalau di rumah, dia kena ada lah jamuan tu, termasuk dalam adab rumah. Termasuk dalam adab rumah. Kalau rumah tu tidak buat lagu tu, tak sempurna lah tu, tak kena lah tu. Ini antara makna. Adapun kita kata tadi, jangan jadikan rumah tu kubur, sebab orang mati tu bila masuk dalam kubur dia tak sembahyang. Baru ni kita sebut, ada dalam hadis sebut Nabi-Nabi tu duduk sembahyang dalam kubur dia tu lagu mana? Mungkin orang kata bermakna kubur tu juga tempat sembahyang. Lepas tu dalam hadis ni pula kata bukan tempat ibadat, bukan tempat sembahyang. Baru ni kita sudah sebut dah, iaitu ulama-ulama boleh katakan kebanyakan takwil hadis tu, mengatakan hak dia tunjuk sebagai duduk sembahyang tu hasil kehidupan mereka yang mereka dapat. Puncanya ialah sembahyang, ingat Tuhan. Kalau tak sembahyang pun keadaan hidup mereka tu ketika tak sembahyang pun serupa dengan sembahyang juga dari segi ingat Tuhan. Jadi digambarkan sedang bersembahyang seseorangnya dapat pahala sokmo pakai dalam kubur tu, tak putus-putus. Itu gambaran orang yang melakukan sesuatu ibadat yang mana pahala dia tak putus-putus. Ditunjukkan sebabnya, bukan sebab itu ada, sebab itu tak ada, tak ada sembahyang, ada hak sebenar tu. Sebab itu bukan tempat sembahyang, bukan tempat sembahyang apa, bukan tempat ibadat. Macam mana pula dikatakan duduk sembahyang? Itu orang panggil banyak dalam hadis-hadis ni, baru ni kita sudah bicara dah antaranya, iaitu itlaqi itlaqi sabab alal musabbab. Sebut sebab tapi maksudnya musabbab. Tunjuk sebab, hak bui nampak tu sebab kepada dapat pahala sembahyang, tetapi sebenarnya yang berlaku bukan sembahyang tu, tetapi musabbabnya, hasil daripada berlaku sebab itu semasa hidup, iaitu pahala. Tu dapatnya tak ada sembahyang tu. Dalam hadis ada sebut lagu tu, kita kena faham gitulah. Sebab baru ni lah, ma min ahadin yusallimu alayya illa raddallahu alayya ruhi tu. Ruhi tu apa makna? Kena takwil juga. Jadi hadis-hadis ni banyak antaranya yang kena takwil, kena pergi kepada maksud dia. Kalau tidak jadi bercanggah dengan hak lain. Dan bercanggah tu tak sah lah. Inilah bahagian yang pertama. Yang kedua, wala taj'alu qabri 'ida. Supaya tadi juga kalau kita kata ja'ala yaj'alu itu mutaaddi kepada dua maf'ul, bermakna 'ida itu jadi maf'ul yang kedua. Jangan kamu jadikan kuburku perayaan. Tapi tak berapa teranglah makna dia kalau kita kata begitu. Sebab itulah ulama-ulama takwil, dia takdir, ada hazaf, ada takdir di situ. Jadi kita boleh takdirkan, kita katakan la taj'alu qabri yauman.
Kal'id. Jangan kamu jadikan kubur aku tu satu hari, ataupun jangan kamu jadikan ziarah qabri yauman kal'id. Jangan kamu jadikan ziarah ke kuburku itu seperti hari raya. Jangan jadi lagu tu. Jadi kalau lagu tu kena takdir lah. Tapi kalau hak zahirnya, jangan kamu jadikan kuburku perayaan. Perayaan itu maksudnya punca bagi perayaan, bagi berlakunya perayaan ataupun pesta. Jangan kamu jadikan kuburku itu punca bagi lahirnya ataupun nyatanya pesta sukaria. Jangan jadi gitu. Dah kalau ramai, sebab tempat ramai lah kita ni kan. Kalau tempat ramai ada lalu jual kacang putih lah, jual air lah. Takutnya jadi gitu lama-lama. Mula-mula nak ziarah kubur, tapi kalau main ramai sangat, dah pakat pergi, dia akan ada hak jual pula. Hak ni jual hak ni. Lepas tu jual kacang putih je, hak ni jual air tebu. Lepas tu budak-budak pergi juga kan. Jadi ada jual gelembung ke tak? Belong kau apa? Akan jadi kita tak si lagu. Tak si jadi gitu. Lagu mana? Dia pun kata, wasallu alayya, berselawatlah kepadaku, kerana selawat kamu tu duduk mana pun siapa kak. Jadi tak payah pergi lah. Kalau galak pergi, jadi ramal. Bila ramal akan jadi pesta. Jadi supaya kafir pakat pergi. Supaya kalau pakai comel ke apa pula kak. Lagilah kau jadi nak bersukaria pula. Sepatutnya dapat pengajaran, dapat peringatan. Tidak, jadi sukaria, tempat sukaria. Dia nak ayat sini, tak payah pergilah. Pergi tu untuk apa? Untuk beri salam, untuk selawat, untuk doa kepada aku. Dah kalau duduk mana-mana apa siapa berlaku, pergi aku dia. Jadi tak pergi. Kalau pergi pun kerana niat nak pergi ke masjid Nabi, semayangnya lebih daripada 1000 ataupun seperti 1000 semayang tempat lain. Kerana tu bila-bila tu pergi ziarah kubur lah. Jadi bukan nak beramal kubur tu, beramal di masjid ni nak dapat pahala, pasal dapat pahala. Ada pun pergi selawat kau salam kau kepada Nabi tu, tak ada dapat kelebihan gapo. Tak ada kata kalau pergi dekat dapat 1000 kali selawat ataupun salam kepada dia. Ada ke lagu tu? Tak ada. Dan kalau tak ada, duduk mana-mana serupa, orang pun tak pergi. Bila tak pergi, tak ada lah raya, tak ada lah pesta. Maksudnya dia tak pergi dengan tuju gitu, tuju. Ambil tiket dengan maksud, ambil tiket, siap barang ke apa tu, kemah barang, kemah beg, nak pergi kubur Nabi semata-mata kerana itu. Itu tak boleh. Dilarang lagu tu, mengikut setengah-setengah ulama. Yang seperti baru ni kita sudah baca dah. Siapa dia antaranya Qadhi Iyad, Ibnu Battah, Ibnu Taimiyah, Imamul Haramain, dan ramai lagi. Bahkan Imam Malik mengatakan jumhur ulama berpendapat begitu. Bukan makna tak boleh pergi kubur Nabi, lain. Boleh. Tuju. Sesuailah dengan hadis asal lagi itu, la tushaddur rihal illa ila 3 masajid. Tidak boleh diperkemah barang dengan maksud nak bermusafir, tuju nak pergi ke sesuatu tempat. Tak boleh, kecuali untuk pergi ke 3 masjid. Masjid lain banyak-banyak ada dalam dunia ni pun tak ada juga. Tak perlu mari 7 mari Kota Baru pasal nak semayang Masjid Muhammadi. Tak boleh. Sia-sia. Sebab apa? Masjid kalau kita duduk ke Bakhiah tu pun serupa je pahala dia. Tidak kata Masjid Kota Baru ni buat dia dulu, buat jadi pahala dia lebih. Tak ada lagu tu, tak ada. Jadi masjid tak ada, kubur bukan tempat ibadat. Masjid ni tempat ibadat juga ke mana-mana, tapi pahala dia lebih tak ada. Serupa. Kalau nak ada lebih kurang, 3 tu. Tu boleh lah kalau nak pergi. Sebab ada faedah, kita boleh semayang, dapat pahala banyak. Ada faedah. Pahala yang kita tidak dapat kalau kita semayang di rumah kita. Ada faedah lah 3 tu. Tapi kubur dia tak ada royak. Kubur Nabi kau pergi tu, kalau selawat jadi serupa dengan 1000 kali selawat. Kau sekali kita selawat situ, ataupun kita beri salam situ sekali, serupa dengan 1000 kali lain. Tak ada lagu tu. Dan kalau kita perhati hak ni, ambil hak tu sekali dengan hak ni,
Kita dapat, dia tak sewi lagu. Kalau pakak gi ada galak, ada kelebihan, pakak gi jadi ramai, jadi Eid lah. Eid lah. Sedangkan dia tak sewi jadi Eid, tentu dah akan jadi. Eid lagu mana? Dia mari dia nak tahu. Dia nak tahu. Duduk ingat, kita memuliakan hari itu, membesarkan hari itu. Hari raya, hari suka. Pergi kubur Nabi suka kah? Tak sesuai itu. Kubur orang pergi suka. Sedangkan Eid, raya-raya dia orang suka, orang tunggu. Dia tak sewi jadi lagu mana? Kita bagi tahu. Tahun depan kita bagi pula. Sepuluh raya. Tahun depan bagi pula. 4 tahun lepas sekali lagi bagi pula. Adakah Nabi nak suruh gitu umat dia ni? Susah pun susah. Kalau duduk dekat tu boleh kira kita kata. Kalau duduk jauh tambah beribu-ribu. Sebab itu dia tidak letakkan, dia tidak kaitkan dengan kubur, dia kaitkan dengan masjid. Hak tu ada faedah. Kubur dia tak bui. Dia akan jadi gitulah kalau pergi ramai-ramai. Kita kata kita tak pergi semua, orang lain pergi, orang lain kalau ada kelebihan khusus, sedangkan tidak ada. Itulah pendapat Syekhul Islam Ibn Taymiyah. Ia ramai orang marah, dia tak faham. Padahal dia royak tu lagu tu lah maksud dia. Bukan dia kata tak boleh pergi kubur, tak boleh pergi ziarah kubur Nabi. Dia tak kata gitu. Dengan maksud memang pucung niat nak pergi tu, nak pergi kubur Nabi. Masjid tidak maksud sangat. Masjid tu jadi sampingnya pula. Hak tu, hak tasnya. Kalau masjid tu jadi tujuan, tak apa. Lepas tu kubur ada situ, kita pergi ziarah kubur, molek baru. Tidak maksud kubur. Tetapi kita tengok di sini, dia kemukakan beberapa pendapat. La taj'alu ziyarata qabri 'idan. Jangan kamu jadikan ziarah kuburku sebagai perayaan. Aw la taj'alu qabri mazhara 'idin. Ataupun maksud dia, jangan kamu jadikan kuburku tu sebagai fenomena ataupun tempat di mana nyatanya suasana hari raya. Jangan gitu. Kita tahu. Sebab apa? Sebab hari raya tu yaumul lahwin wa surur. Hari raya, hari orang leka lah, ramai leka, hari suka. Beza dengan ziarah kubur ni. Nak pergi lagu mana? Nak suruh sedih pergi jerit? Tak juga, tidak suruh lagu tu. Jadi apa maksudnya? Apa maksud? Jadi hak Ibn Taymiyah duduk bawa, dia jaga orang ni takut jadi syirik, takut jadi benda-benda setengah-setengah orang tidak suka. Dia kau suka kalau orang ni buat benda-benda yang boleh menjerumuskan orang kepada syirik, kepada bid'ah. Tu tak apa. Tak kena tu dia buat molek tu. Lepas tu bukan dia seorang hak ni. Bukan dia seorang, ramai ni jumhur ulama. Tapi kemudiannya tukar jadi jumhur ni hak kata boleh. Tukar tu tak serupa dengan hak dalam kitab. Hak dalam kitab royak lagu lain. Dia royak misalnya tak boleh tawasul. Ya kita duduk gomo sangat nak tawasul tu, kalau iya pun setara mana sunat pun. Harus yang paling tinggi. Dia boleh membawa berapa ramai orang jadi syirik gitu. Sebab tu dia sekat tak lalu. Sudah selesai. Ni kubur tak ada. Selesai. Bukan dia menafikan langsung, tidak. Tapi ramai orang tidak faham. Jadi orang kata dia tak boleh syirik lalu. Boleh bawa ke situ, boleh jadi gitu. Tu orang ramai tak faham. Jadi dia tutup pintu lalu. Kan senang. Bagus lagu tu. Saddud Dhara'i. Saddud Dhara'i dia nombor satu sekali jaga akidah lah. Tu nombor satu sekali. Kita duduk goma congek ekor. Duduk bahar. Nak ayatnya harus. Paling tinggi tu je. Harus pun dalam keadaan selamat kau. Berapa ramai orang Islam dalam dunia ni duduk tawasul. Tawasul sampai ke peringkat syirik. Kalau kita tanya orang hak kata boleh tu pun, dia pun kata kalau lagu ni syirik. Buat buka pintu lah tu. Jadi awak cuba kali tutup dulu lah. Tak boleh pergi kubur. Ni duk galak kau orang pergi kubur Tok Wali tu, Tok Wali ni. Kubur Nabi. Pergi rata cari kubur. Cari kubur. Ada orang kritik kata jejak Rasul tu bukan jejak Rasul, jejak kubur. Yalah juga dari satu segi kita perhati. Sebab apa? Kubur dia pergi. Sedangkan kalau mengaji hadis tahun lalu
Kubur-kubur Nabi lain selain daripada Nabi kita, tidak ada satu pun yang sahih. Boleh kita yakin, ya betul sini. Tak boleh pegang tu. Tak ada satu pun yang sahih. Kalau pegang hak tu kan senang, tak ada dah pergi gomo sangat dah pergi tu. Waktu tak pergi tu macam-macam lah duduk buatnya. Ikutlah semaya kau gapo, tak ada faedah semua. Tak ada kena mengena. Kubur orang lain. Kalau kubur Nabi Syuaib, kalau Nabi gapo, Nasabah juga kita kata. Dah. Tak ada yang sahih. Siapa dia nak kata hak sahih, hak ni kubur Nabi ni, kubur Nabi ni. Tak ada. Cuma tengok dalam kitab-kitab cerita hadis maudhu', boleh dikatakan semua ada riwayat benda ni, bahawa tak ada asas benda ni, tak ada. Kecuali kubur Nabi kita. Tu hak pasti. Hak lain dah, hak di Jordan tu kau panjang bukan main kubur tu. Dikatakan kubur Nabi Syuaib. Pakak geri tu gak. Okey. Padahalnya kalau kita ngaji tak ada gapo. Bahawa Nabi Syuaib tu tinggi gitu mau ke Nabi Musa setinggi mana? Berapa kaki Nabi Musa? Jadi tua dia tu panjang gitu. Nah, kalau lalu betul lagu tu, ni ada dah. Royak pelik dia ni. Buat Amalikah. Amalikah pun tidak setara tu. Panjang. Jadi benda tak masuk akal, tapi kita dibiasakan dengan khurafat, dengan benda karut lagu tu masuk dalam fikiran semua. Agama ni percaya kepada khurafat, pada benda tak masuk akal. Gitulah jadinya. Ayat seterusnya dia kata boleh jadi juga maksud dia. Hak ni setengah-setengah orang yang kata tadi dia pegang dengan hak ni, kita kata dekat tadi dia kata molek pergi kubur Nabi semua tu. Hadis ni juga dia pegang. Sebab tu tengok. Ada yang mengatakan maksud hadis ni iaitu menggalakkan kita banyak berziarah. Jangan jadikan seperti hari raya yang hanya mari sekali dua je dalam setahun. Jadi kubur aku ni jangan buat gitulah. Jangan sekali dua lah. Bahkan kalau boleh banyak kali, kau boleh. Ada juga berpendapat gini kan. Hak ni tak betul ni. Dia, kita nak tengok hadis-hadis ni baru betul. Tengok kepala dia, tengok ekor dia lagu mana. Apa yang Nabi nak suruh acak pergi kubur dia tu untuk apa? Apa dia kita boleh buat di kubur Nabi? Apa dia? Wisana. Selawat. Doa. Tu dah. Benda tu kita tak boleh buat lain. Dia sebut selepas pada tu, selawatlah kepada aku. Maksudnya kalau kamu nak pergi tu, kira-kiranya kamu nak buat. Lepas tu selawat pada aku ni, siapa belakang, mu duduk mana pun tak kira siapa belakang. Hak tu bercanggah tu kalau suruh pergi semua. Seseolahnya kalau mu tak mari tak sapa. Pahala. Sudah ke berapa banyak ada kata sapa? Selawat ke sana sapa ke dia. Seseolahnya kalau suruh pergi semua ni menunjukkan macam tak sapa. Atau ada kelebihan apa? Kelebihan apa? Kalau dekat beza daripada hak jauh. Apa kelebihan? Apakah kelebihannya? Kerana dia dengar secara langsung tanpa malaikat. Waktu hadis tu pun dipertikaikan lagi oleh ulama, bahas lagi tu waktu tu. Kalau kita terimalah kata tak apalah habis hadis tu. Apa kelebihan? Kalau malaikat tak mari, siapa juga ke dia. Kalau malaikat tak mari, siapa juga ke dia. Supaya hakikatnya siapa? Dia dengar, dia tahu. Tu je hakikatnya. Apa kelebihan? Tak ada lebih. Sebab kita kata wahyu hak mari daripada Allah kepada Nabi tu. Tu hadis tu panggil. Wahyu hak mari melalui Jibril. Tidak semesti hak melalui itu kurang. Hak tu lebih lagi sebab hak tu Quran. Tidak kita boleh buktikan kalau dia dengar diri tanpa malaikat royak tu, hak tu lebih baik. Kita tak boleh buat kesimpulan gitu. Sebabnya Quran hak melalui Jibril tu hak tu lebih daripada wahyu hak mari langsung ke dia. Tapi melalui hak tu lebih. Apa lebih? Jadi tak kemah berlaku tu. Apa yang nak jadi lebih tu kalau pergi dekat? Tak kemah tu kalau kata lagu tu. Jadi dia royak dah duduk mana pun siapa berlaku. Jadi tak sedut susah lah jadi mari acak ke ataupun setahun sekali ke seperaya tu susah juga. Umat dia ni bukan orang sekeliling Madinah tu je, umat dia seluruh dunia. Jadi kalau nyusah dia nak suruh mudah dah tu. Sesuai dengan ajaran dia hak biasa, mudah semua. Hak ni pun mudah lagu tu. Kalau suruh pergi semua acak kali jadi kepayah pula, susah. Tak pernah sabar lagu tu. Apa perlu dia royak? Dah siapa belakang? Supaya. Sebab tu tengok hadis kena tengok, jangan ambil sesuatu
sepotong tanpa mengambil kira siap dan sibaknya. Dia mesti kita kena tengok siap dan sibaknya. Hak dulu lagu mana sebelum pada tu, hak selepasnya lagu mana, kena tengok belakang. Kena tengok belakang. Bukan boleh pergi semaya apa dia, kalau pergi kubur Nabi nak semaya kubur dia jadi tak apa. Kubur orang lain tak boleh masuk dalam kawasan kubur je lah maksudnya. Tak kira dalam masjid tu masjid, hak tu tak ada kelebihan. Maka dia larang dah, jangan buat kubur. Kubur tu bukan tempat ibadat. Jadi tak ada apa dia, hak adanya hak tinggal. Ada hak tinggal je tu, dia tinggal perkara tu salah selawat doa tu je. Hak tu siapa belakang mana-mana. Tidak syarat kita kata kalau tu susah lah, ayah kita mak kita mati tengah laut, kena kita tempat dia mati tu baru siapa, tempat dia dikebumikan, susah lah lagu tu. Dan alam ruh ni bukan semua alam tubuh ni yang terikat dengan tempat lagu tu. Tak perlu kita duduk mana-mana, duduk rumah pun siapa juga. Tidak kata kena pergi tengah laut, barulah baca apa-apa duk, barulah lebih baik. Tak ada lagu tu, nyusah tu. Tapi nak ayat ada dia sebut, ada orang berpendapat lagi. Tibi berkata Nabi SAW melarang berhimpun dan berkumpul untuk perayaan dalam keadaan suka gembira lagu tu. Orang-orang Yahudi memang dia buat lagu tu lah, pergi kubur kat pakai pakaian comel, suka pergi kubur tu, kubur Nabi-Nabi, menyebabkan jadi kerah hati, kerah pedang pokok ni. Jadi dia tak bui lah, pergi ni. Ada juga yang mengatakan Eid itu daripada i'tiyad, kebiasaan. Jangan kamu jadikan kuburmu ni, kubur aku ni kebiasaan, tempat yang biasa kamu kunjungi, tempat yang biasa kamu pergi. Jangan jadi gitu. Sebab apa? Kalau biasa pergi jadi Eid lah. Tengok. Sebab tu kata orang yang kata tak boleh pergi tu, hak ni juga dia pegang, hak ni juga ada ni juga. Jangan kamu pergi jadikan kuburku tu sebagai tempat yang biasa kamu ulang-ulang pergi semua supaya raya. Biasa kan, bila setahun dia mari pula raya haji, raya puasa, raya haji, raya puasa, duk main keliling gitu lah musim gitu. Jangan kamu buat begitu. Jadi kamu pergi tahun ni, tahun depan kamu nak pergi pula, tak puas hati kalau tak pergi. Jangan gitu. Sebab apa dia tak begitu? Sebab dia jadi biadab, jadi akan hilang rasa hormat kepada Nabi SAW. Dia faham gitu, rasa hilang. Dan supaya tidak disangka bahawa doa hak jauh ni tak sapa, kena pergi dekat baru sapa. Sedangkan sapa belakang duduk mana-mana apa. Tak apalah, baru ni kita baca dah ambil daripada Aunul Ma'bud. Ada sikit lagi hak ni berkenaan dengan hadis yang kedua yang tidak ada di dalam kitab ni lah. Sebahagiannya ada dalam kitab ni, dia tak sebut langsung, dia tak ambil langsung daripada Ibnu Taimiyah pendapat dia lagu mana, dia tak ambil langsung. Dalam Aunul Ma'bud dia ambil, ni dia sebut. Hak sama tu kita tak payah baca lah. Wala taj'alu qabri 'idah, qala al-imam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Dia sebut ni orang-orang hak benci kepada Ibnu Taimiyah tu, dia kena dapat pengajaran lah daripada ulama-ulama besar kita ni. Aunul Ma'bud tu asal dia Ghayatul Maqsud, hak tu 30 jilid syarah Abu Daud. Lepas tu dia ringkaskan, jadilah Aunul Ma'bud tu hak ringkas tu pun 10 jilid juga. Hak ringkas tu pun setengah-setengah ulama kata bukan pengarang asal tu yang buat Aunul Ma'bud, tapi anak saudara dia hak nama Muhammad Ashraf. Setengah kata dak dia sendiri yang ringkas, iaitu Syamsul Haq Azim Abadi, seorang ulama di India, dan dia ni ahlul hadis. Dia kata kepada dia, la tu'attilul buyut min as-salati fiha wad-du'a wal-qira'ah fatakun bimanzilatil qubur, fa'amara bitahri al-ibadah bil buyut wa naha an tahriha 'inda al-qubur aksa ma yaf'aluhu al-musyrikun min an-nasara
wa man tashabbaha bihim min hadhihi al-ummah. Itu Ibn Taimiyah sebut. Jadi dia orang yang alim lagu tu, besar gitu, dia sebut Imam Ibn Taimiyah. Di tempat yang lain dia sebut Syekhul Islam pula. Jadi setengah-setengah orang kita dia tak kenal orang, dia nak tepuh tu dia tak kenal orang. Dia nak salak, dia tak kenal bukit ke gunung ke apa ke tak. Tak ada faedah. Sebab tu orang kita pun ada kata supaya angin menyalak bukit, tak ada faedah. Jadi apa? Nak utuh ke bukit kita salak? Tak. Tak ada. Ibn Taimiyah ni sahudah. Kata dunia tu semua orang terima. Orang besar-besar pula tu, misalnya dia kata jangan kamu kosongkan rumah kamu daripada bersembahyang di dalamnya, berdoa dan mengaji Quran. Jangan. Kalau lagu tu jadi sebuah kubur. Jadi Nabi SAW suruh sangat kita ni beribadat di rumah-rumah, dan dia melarang kita bersembahyang di kubur-kubur. Sebalik daripada perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang Nasara di kalangan musyrikin dan orang-orang yang menyerupai mereka dari kalangan umat ni. Memang dia pisah pergi kubur, cari pasal, nak tunggu kubur lah macam-macam. Walaupun tidak secara langsung, dia kata lebih semayang di kubur tu, tapi dah pergi tunggu kubur, tak tinggal kubur, mesti akan semayang situ. Memang apa, orang-orang tunggu kubur dia semayang di kubur lah. Bermakna sudah serupa dengan Kristian. Tapi setengah-setengah orang dia marah kalau kata serupa dengan Kristian. Banyak benar ulama kata serupa dengan Kristian. Kristian buat hari jadi Christmas, apa ni Nabi Isa, kononnya lah. Dia kata Nabi kita pun nak buat lagu gitu kata. Jadi menyerupai siapa tu? Betul lah kalau ulama kata menyerupai Nasara. Betul. Sebab bukan lagu tu, cara kita tak serupa banyak perkara. Banyak perkara tak serupa. Lepas tu dia sebut raya ni, Eid ini nama kepada perhimpunan umum yang berulang, dengan berulangnya tahun, minggu atau bulan. Itu orang panggil Eid tu. Ibnul Qayyim, anak murid dia sebut, dia kata hak biasa mari dan biasa dituju, dimaksudkan berupa masa, tempat, termasuk belaka kata dia dalam Eid ini. Kalau dalam Islam ni hak ada tempat hak nak tuju, hak tempat kita boleh maksudkan, hak tu menjadi syiar tempat-tempat. Misalnya Masjidil Haram, Mina, Muzdalifah, Arafah dan Masyair. Segala syiar-syiar yang lain hak orang pergi buat haji tu memang tuju. Hak tu termasuk dalam Eid juga tu. Termasuk dalam Eid juga. Tapi Eid itu lil hunafa, untuk orang-orang Islam. Kalau hak berkait dengan tempat. Serupa dengan hak berkait dengan masa, apabila siapa masa dia, hari raya kita panggil. Hak tu tak apa. Nak suka, nak pakai baju baru, Nabi suruh pun hak tu. Dia kata orang musyrikin dulu memang dia ada perayaan-perayaan hak terikat dengan tempat dan perayaan-perayaan hak terikat dengan masa. Bila Islam mari, Islam menghapuskan benda tu dan dia tukar untuk orang-orang Islam yang apa dia? Hak berkait dengan masa, hari raya puasa dan hari raya haji. Hak tu Eid. Dan dia ganti untuk perayaan yang berkait dengan tempat tu, ia dibuat oleh orang-orang kafir, dia ganti dengan Kaabah, dia ganti dengan Mina, dia ganti dengan Muzdalifah dan segala masyair yang lain. Seperti masjid hak tiga tu misalnya, yalah tu. Tepat kalau kita nak ulang pergi, kalau cekak ada piti, apa pasal boleh pahala banyak, tidak serupa dengan sembahyang di masjid lain. Hak tu syiar. Hak tu kubur tidak lagu tu. Sebab tu dia sebut jangan jadikan Eid, jangan jadikan seperti Masjidil Haram, seperti Masjid Nabi, seperti Masjidil Aqsa, supaya pergi orang pergi buat haji tu banyak kali pergi pun tak apa. Bukan 7 kali, ulama-ulama dulu beratus kali pergi buat haji umrah ni dalam hidup mereka. Tak apa, bulan pun kita pergi tempat tu, tapi tempat tu memang sah. Tapi kubur tak termasuk dalam tu sebab dia lain. Al-Munawi dalam Fathul Qadir
Dia kata maknanya larangan berkumpul untuk ziarah Nabi, seperti mana berkumpul pada hari raya. Hari kita pergi rumah nenek kita hari ni, pakak pergi ramai-ramai, pergi suka sana. Lagu tu lah. Ni pun lagu tu. Jangan, tak say lagu tu, tak say. Kalau hari raya lagu tu tak apa. Sama ada, kata dia, Nabi larang itu kerana tak sewi susah, atau takut-takut mereka melampaui had ta'zim, jadi telajak pula. Mai acak kali pergi ni, jadi kau pemujaan pula. Hak tu, takut hak tu. Ada juga ulama mengatakan Eid di sini jangan kamu ulang pergi ke kubur aku dengan maksud nak selawat dan salam kepadaku. La taj'alu qabri 'idan ta'uduna ilaihi mata aradtum an tusallu alayya. Bila nak selawat kena pergi sana, jangan gitu. Pasal apa? Jadi bermaknanya zahirnya menunjukkan tak boleh pergi acak kali bulan lagi tu. Sebab apa? Sebab kalau pergi gitu, dia akan menimbulkan prasangka bahawa kalau daripada jauh ni tak sapa kepada Nabi. Doa kita ke ataupun salat kita, selawat kita kepada Nabi pun tak sapa. Sebab itu dia kata di hujung hadis tu, wasallu alayya fa inna salawatikum tablughuni haitsu kuntum. Barulah ada kaitan, barulah nampak bersambung, molek belagak sesuai. Ni tidak. Jadi lagu lain pula kat tengah tu. Jadi tak usahlah susah payah pergi berguna alik mari ke kubur aku ni, sebab kamu tak payah buat begitu. Faqad istughnitum bis salati alayya. Padai dah dengan kamu berselawat, kamu duduk mana pun tak apa dah. Siapa? Sumpah tulis. Qala al-Munawi berkata lagi. Mungkin orang kurang marah sikit pada Munawi ni, tapi kalau kata Ibnu Taimiyah dia naik telinga dia, rambut dia tu pun naik, jadi betul. Serupa je ulama ni, serupa je. Dia royak hak lebih selamat, tapi kadang-kadang orang tak faham. Kadang-kadang orang ingat dia seorang je, padahal ramai lagi orang lain. Ni Munawi kata apa dalam Fathul dalam kitab dia Fathul Qadir tu, syarah kepada kitab hadis Al-Jami' As-Saghir Imam Suyuti tu. Dia mengikut abjad, hadis mengikut abjad, dia syarah najilid ni, ada ni Munawi ni. Dia kata dapat difahami daripada hadis ni bahawa ijtima' al-ummah fi ba'dhi adrihatil awliya fi yawmin aw shahrin makhsus min as-sanah wa yaqulun هذا يوم مولد الشيخ ويأكلون ويشربون وربما يرقصون فيه منهي عنه شرعا وعلى ولي الشرع ردعهم على ذلك وإنكاره عليهم وإبطاله انتهى. Habis situ. Munawi kata dapat difahami daripada hadis ni bahawa orang ramai hak duduk beripung ni di mana-mana kubur tu wali. Ramai benar lah, banyak benar. Tempat kita wujud lah tak apa-apa ada. Kalau Mesir mana juga, Mesir ke, Pakistan ke, India ke, kalau di Iran tempat Syiah tu lagi lah. Waktu tu tak boleh nak royak, tak boleh nak gambar. Kalau kita royak macam orang tak percaya. Tapi dalam ni ada internet yang wujud. Bukan, tengok situ, tengok dalam tu. Dia tunjuk kan. Betul lagu tu. Hak tu hak berlaku, hak kita tengok dan hari lah. Kita kata boleh tengok dan hari kalau kita duduk tempat tu. Di Turki mana? Kubur pasal aku lila. Lebih pada masjid. Ada sama orang pergi kubur. Lepas tu jadi sebuah Hindu. Buat pergi bunga. Bunga laku. Bunga asli lah, bunga asli. Jual bunga supaya depan kuih Hindu. Sebab bunga Hindu memanglah dia bawa bunga pergi nak kalung ke tepekung dia tu. Ni pun lagu tu juga. Bunga dia pergi tabur atas kubur tu. Bunga saja. Dikelubungi dengan bunga. Ni wagi kalung bunga, ni wagi macam-macam. Penuh kubur.
Lepas tu duduk doa aku, minta dengan tuan kubur tu. Sama ada minta terus biar dia bui, ada juga lagu tu. Ada juga minta dia minta dengan Tuhan. Biar dia minta dengan Tuhan. Tawasul lah tu. Itulah orang kata tawasul tu sampai jadi gitulah. Sebab tu bagi ulama kata tak boleh molek. Sebab kalau ya gomo-gomo kita nak bela pun paling tinggi gapo aja. Harus je paling tinggi, bukannya sunat, bukannya lebih molek. Tuhan suruh ud'uni astajib lakum. Minta dengan dia tu. Dengan dia tu, bukan minta melalui orang tu orang ni. Hak sudah mati tu. Hak nak kita pergi kubur tu, kita doa untuk dia. Ni kita minta dia pula doa untuk kita pula. Hak Nabi ajar je kita doa untuk dia. Dia kata sebab banyak ni wali-wali pada hari tertentu atau pada bulan tertentu setiap tahun, dan mereka kata ini hari lahir Tuan Syekh kita. Buat hola macam-macam, buat urs, dia panggil urs tu makna hari perkahwinan tok guru kita. Tok guru kita mula-mula masuk dalam kubur, itu hari perkahwinan dia, hari urs, walimatul urus. Jadi mana pergi tu pergi meraih ke tok guru. Sebab apa? Tok guru duk bersukaria dengan bidadari kau, dengan siapa dalam kubur. Dia pegang dengan hadis mana? Hadis tu memang hadis tu sahih. Dia kena aku lain buat ahli bid'ah ni. Hadis tu nya bila malaikat tanya-tanya ni siapa dia, royak molek, selesai belaka dah kenal Nabi ke apa, dia pun kata nam kana umatil arus, kamu tidurlah seperti dia pengantin. Bila mula-mula kata dia, mula-mula dia pergi dah. Disambut dia dalam kubur tu sebab pengantin, suruh dia tidur seperti pengantin. Bila malam pengantin, kalau kita dalam dunia kita buat kan, kita pasal lah kulit lah, kita hias kubur dia tu lah, dia buat ikut tu buat ni. Padahal yang hadis tu maksud lagu lain, maksud lagu lain, dia buat memang sahih lagu tu. Atas kubur tu lah dia pasal bunga, pasal katil, bubuh bunga atau bubuh bunga atas katil tu. Dia buat lagu tu. Bukan malam pengantin tu guru kita kan? Tapi dia pun tak cakap juga tu. Anda fikir juga apa dia tak buat sama mana, tak cakap juga. Setahun sekali lah. Jadi tahun depan kena hari hak mula-mula masuk tu guru tu, dia buat pula. Tahun ni dia buat. Tapi ada juga pergi bila-bila masa dia pergi kuih lah macam-macam lah, pergi ke tu guru tu, kubur tu. Lepas tu kat sapu kubur tu, sapu muka ni, ataupun kita terak kubur tu, terak kubur tu. Lepas tu basuh kubur tu, ambil air dia, ambil berkat. Ini kelakuan orang Islam. Kok kata ramai orang Islam ni kan, ramai juga lagu tu. Mana-mana dia duduk buat lagu tu lah. Duduk buat lagu tu, setengah-setengah tu di kubur dia ada pagar gitu, pagar tu comel kemai buat kilap-kilap, pergi letak pipi di situ, dinding dia, pergi letak dahi situ, macam-macam buat. Inilah tidak kau ni sudah kalau kita kata tidak sampai kau peringkat syirik, tepi benar dah tu. Tepi benar tu. Bila-bila masuk je boleh gelosok pergi tu. Apa sebab? Sebab saat ni lah. La tushaddur rihal illa ila thalathati masajid. Ibnu Taimiyah kata hak lain-lain tempat semua tak boleh belaka, bukan masjid saja. Dengan maksud bertakarrub tak boleh. Marah dia. Pakat marah bila dia kata begitu. Hak ni masjid lain saja tak boleh. Kubur tak apa. Kubur tak apa. Pakat hurah pergilah kubur pun tak. Ibnu Taimiyah tak betul. Apa dia? Semua daripada semua ni. Hak lain tak termasuk masjid je. Maknanya jangan pergi Gomo orang Kuala Lumpur ni mari masjid Kota Baru nak dapat masjid kelebihan masjid Kota, jangan. Ataupun pergi masjid lain, tu je kata dia masjid, tempat lain tak apa. Takkanlah nak pergi patah tak boleh kata dia. Kau nak pergi patah orang takarrub kau. Pak Ibnu Taimiyah ayat tadi dengan maksud takarrub, pergi tu dengan maksud takarrub. Pergi patah tu cerita lain. Pergi puncak gunung tengok salji kau gapo kau dapat kesejukan sana, itu cerita lain, bukan takarrub.
Ni kita nak cerita ni takarrub. Orang pergi kubur tu tidak takarrub. Hak lagu tadi. Tak sakit hak pergi ziarah kubur dengan betul tu lain. Ziarah kubur tu memang boleh sebab dia larangnya. Tapi dia sekat tak boleh selalu. Ni akibat tak pakai hak dia, tak pakai orang-orang super dia lah. Tengok, habis jadi umat ni sesat lagu tu. Pergi duk puja kubur. Molek dah hak dia royak tu. Lepas tu dulu tak dia ganjil lah, pendapat Syah lagu mana dah Imamul Haramain tu, Tok Guru Imam Ghazali tu tidak Syafi'i. Ramah lagi orang lain. Lepas tu dia kata, pokok dia kata, ni hari lahir syekh kita, mereka makan dan minum di situ. Ada kalanya menari, memang menari. Palu gendang, siap dengan palu gendang, siap dengan main. Supaya buta duk nyanyi tu kapecen. Memang lagu ni lah. Kalau kita pergi sedih tengok. Nak orang dah kalau sampai peringkat tu. Tak dengar orang dah tu, tak dengar apa orang. Ini semua dilarang dalam syarak. Dan pihak berkuasa hendaklah menghalang, mencegah mereka daripada buat begini, bantah dan hapuskannya. Dia kata, ni Munawi kata, menjadi kewajipan pihak pemerintah menghapuskan benda ni, jangan elok. Tapi kalau sudah jadi sepuluh Mesir, sepuluh gapo dia, ni Azhar alik sini Buddha skala bid'ah orang dua dia nak boleh buat kau dia. Tak cara agama suku, politik suku jadi lagu tu dia tak cara. Ulama nak sekat mana? Royak kubur Sayyidina Husain tu tak jauh. Berapa bid'ah situ? Hak lain-lain, tempat lain lagi berapa banyak bid'ah. Tak ada siapa dia boleh cara. Pasal apa? Inilah keburukan sistem presiden. Sistem presiden, mana-mana negeri Islam pakai sistem presiden lagu tu. Aku mana-mana pun pakai sistem raja ni ada lebih dia situ. Pasal sekurang-kurangnya jelas hijau dia gap. Sekurang-kurang jelas. Tapi kalau kita tengok Indonesia tak terkawal. Mesir ke mana ke tak terkawal. Kita tak sodok cara kau khilafah lah. Hak tu jauh dia. Hak tu jauh. Kira ada depan mata kita ni. Sistem beraja. Kalau hak Islam molek lah. Kalau hak tak Islam molek tak kira hak tu. Kalau hak Islam molek memang lebih baik ni daripada presiden tu. Kita tengok tu, media bebas, dia bagi kebebasan supaya Pakistan. Sistem presiden ikut mu, nak saya baca apa ikut mu. Hak ahli sunnah muruk setara mana, ikut. Dia tak cara nak masjid, nak sekolah, lah ikut masing-masing. Jangan campur kita kira buat gol lain. Tu sikap pemerintah ni. Lagu tu mana-mana. Sebab tu jadi kucap barang. Tak ada yang bertanggungjawab, yang berkuasa betul dalam agama. Tak cara masing-masing. Ni nak buat universiti dia, buat. Ni buat universiti dia, ikut terus lalu bebas. Tak boleh lagu tu. Itulah dalam dunia Islam lah ni. Lagu tu mana-mana. Lepas tu dia kata, waqala Syekhul Islam Ibn Taymiyah, hadis ini yushiru, hadis ini mengisyaratkan bahawa selawat dan salam kamu itu sampai kepadaku ketika kamu hampir dengan kuburku ataupun ketika kamu jauh dari kuburku. Fala hajata bikum ila ittikhadhihi 'ida. Jadi tidak perlulah kamu buat kubur aku ni sebagai tempat beripung, tak perlu. Sebab kalau perlu pergi situ ramai benar, pakai pergi beripung. Ini tempat beripung, hari beripung, hari ramai. Dia tak sini. Hadis ni menunjukkan begitu. Wal hadis dalilun ala man'i safar li ziyaratihi sallallahu alaihi wasallam. Lianna al-maqsud minha huwa as-salah was-salam alaihi wad-du'a lahu sallallahu alaihi wasallam. Wa hadha yumkinu istihsaluhu min bu'd kama yumkinu min qurb. Wa anna man safara ilayhi wa hadara ma'a nasin akharin faqad ittakhadhahu 'idan wa huwa manhiyun anhu bi nafsil hadis. Ini dalil dia. Ada dalil. Hadis ini menjadi dalil
kepada larangan bermusafir untuk semata-mata ziarah kubur Nabi. Termasuk juga dalam larangan juga tu, la tusaddur rihal. Termasuk lepas tu dalam hadis. Sebab maksud pergi tu, pergi kubur tu apa? Selawat, salam, doa kepada Nabi. Ini boleh dicapai dari jauh pun dapat juga. Tak payah pergi dekat. Serupa dengan dekat. Dan orang yang bermusafir pergi kubur Nabi bersama-sama dengan orang lain-lain pakat pergi beripun tu, bermakna dia telah menjadikan kubur Nabi itu sebagai tempat pesta. Sedangkan Nabi sudah larang. Sudah sabit dah kata dia hadis syaddur rahli, hak sebelum pada ni dekat-dekat kan. Sebab tu Imam Abu Daud ni mari sini dekat-dekat ni cerita ni lepas pada Madinah dia mari bab ziarah kubur. Setengah-setengah orang kata, seperti Syekh Zakaria kata, kita tak setuju dengan dia ni, baru ni ayat dah. Dia kata ini menunjukkan molek pergi ziarah kubur Nabi tu, pulak ke situ. Sedangkan dia nak ayat apa cerita sebenarnya. Jadi keliru tu apa? Ia jadi keliru. Dah kalau jauh dekat serupa je pergi buat dengan dia. Lepas tu dah hadis ni tak sibuk jadikan kubur dia, tak apa makna. Dia pakai hak tu lah. Dia pakai hak jangan sekali pergi kubur tu supaya gaya. Jadi mana kena pergi macam kali hak tu molek pula. Bercanggah dengan siap dan sibak hadis itu. Sedangkan Imam Abu Daud ni anak murid Imam Ahmad, Imam Ahli Sunnah, orang sangat kuat pegang dengan hadis. Tak dia nak pergi kot tu, yang menyebabkan jadi terbuka jalan pula kepada sekian ramai ahli bid'ah, sekian banyak pula bid'ah berlaku di kubur tu. Takkanlah lagu tu, nampak tak sesuai. Hak Tuan Hasan nak, Tuan Hasan nak lagu lain, Tuan Hasan nak betul sepuluh Ibn Taymiyah kata hak ni. Dia kata sabit berdasarkan hadis syaddur rahl, larangan dia, larangan pergi kubur. Waktu pun ya ledak kata dia, li ajli dzalika bi isyaratin nas. Hak dalam la tusaddur rihal itu dengan isyarat nas orang panggil dalam kaedah usul fiqh. Kama thabatan nahy an ja'lihi 'idan, larangan buat pesta di kubur Nabi ni ataupun tempat perhimpunan di kubur Nabi ni sebagai gaya ni. Hak ni pula termasuk dalam nas. Bidalalatin nas. Hak tu sabit berdasarkan dalalah nas. Kalau mengikut kaedah fiqh, dua-dua ni ada. Isyarat nas pun ada, dalalah nas pun ada. Hak la tattakhidhu qabri 'idan itu berdasarkan dalalah nas. La tushaddur rihal illa ila thalathati masajid sebelum pada ni, larangan pergi ke kubur berdasarkan isyaratun nas. Kedua-dua kaedah ni memang sah dipakai mengikut ulama usul, kata Ibn Taymiyah. Jadi mengikut kaedah pun iya, hadis pun ada, kaedah pun tidak salah. Orang-orang yang pakai kaedah usul fiqh tu ni dah, bukan dia tak pakai fiqh, bukan pakai hadis betul gitu dah, kaedah fiqh pun dia pakai. Jadi wajah dalalahnya tunjuk ke mana. Dah kamu di mana pun kamu berada, sampai selawat salam kamu tu kepadaku mengisyaratkan kepada jauh dan dekat, serupa aja kata dia. Jadi hak dekat tu baru akan terhasil apabila seseorang tu bermusafir. Pak musafir ni kata dia, kalau tak kira orang panggil musafir, orang panggil musafir. Bagaimana kalau daripada jauh, lagilah ramai orang yang pergi, lagilah susah. Kalau hak daripada dekat sehari perjalanan pun susah dah. Jadi tujuan Nabi ni banyak perkara, tak sendiri susah, dia akan jadi susah kan lagu tu, akan jadi susah. Pada agak dia kita susah-susah benda yang kita duduk rumah kita pun kita dapat. Lepas tu dia sebut hadis ini hasan jayyidul isnad, dan banyak syawahidnya yang boleh naik sampai ke peringkat sahih. Hak la tushaddur rihal tu memang sahih, hak tu hak ni. Sebab ulama pertikaikan perawi dia tu, ada sikit kurang sikit situ. Tetapi ke mana-mana pun kebanyakan mereka mengatakan hasan. Tapi hasan hak lagu ni kalau banyak syawahid dia boleh naik sampai ke peringkat sahih juga.
Orang panggil sahih li ghairi. Lepas tu dia sebut lagi. Panjanglah dia sebutnya. Ambil Ibn Taymiyah je. Panjang. Syekh Ibn Taymiyah berkata lagi, hadis hak lagu ni kalau ada banyak syawahid dia, kita dapat faham bahawa hadis ini mahfuz. Hadis ni mahfuz. Lagu ni lah orang nak tahu hadis mahfuz. Dia banyak sokongan-sokongan. Antara syawahid dia, dia sebut syawahid dia. Ni. Dia sebutlah. Ibn Taymiyah, lepas tu dia ringkas ceritanya. Ibn Taymiyah berkata, dua hadis mursal ini menunjukkan hadis yang kita duduk baca sabit, memang betul, sah, kata dia. Terutama orang yang mengirsalkannya sendiri berdalil dengannya, buat jadikannya sebagai dalil. Menunjukkan bagi dia hak mursal itu sabit lah bagi dia. Sebab cerita sebelum pada ni ada, kita tak baca panjang. Ini kalau sekiranya hadis ini tidak diriwayatkan melalui sanad, melalui riwayat yang musnad, melalui saluran-saluran yang musnad, yang cukup sanad dia. Bagaimana kalau serupa hadis kita ni, hak musnad pun ada. Hak ni sokongan je. Hak sokongan, hak mursal setara ni setengah-setengah ulama kata boleh pakai dah. Kalau tak ada hak musnad pun. Sedangkan hak ni ada hak musnad ni, kata dia, lagilah boleh pakai hak mursal. Qala Ibn Taymiyah, wa fil hadis ini menunjukkan larangan kita bersusah payah bermusafir untuk pergi ke kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kubur orang lain pun. Begitu juga masyahid, dia panggil masyahid, dia panggilnya, dia tidak panggil kubur lagi. Buat inilah pasal duduk galak sangat ni, jadi masyahid. Masyhad dia panggil. Masyhad. Masyhad mana tempat yang molek pergilah, digalakkan pergi. Tempat orang semua pergi. Tempat jadi saksi. Kubur itulah maksudnya. Masyahid tu kubur lah juga, cuma dia guna perkataan lain. Sebab apa? Sebab dengan pergi begitu berarti kita menjadikan kubur sebagai ain, termasuk dalam hadis ini. Itulah antaranya. Lepas tu dalam kitab Fathul Majid, syarah kitab Tauhid. Ni bukan kitab Tauhid Fathul Majid. Ni hak baru ni, hak dulu. Iaitu Syekh Al-Allamah Muhammad bin Abdul Hadi. Dia kata inilah masalah yang Syekhul Islam Ibn Taymiyah fatwakan, iaitu orang yang semata-mata pergi nak ziarah kubur para nabi dan soleh, itu tak boleh. Termasuk dalam larangan ini. Dan dia menukilkan khilaf ulama. Dia pun Ibn Taymiyah pun dia royak juga khilaf ulama tu. Dia royak juga. Ada kata dia yang mengharuskan begitu, seperti Al-Ghazali dan Abi Muhammad Al-Maqdisi. Ini antara orang yang kata boleh pergi kubur, ziarah kubur, walaupun dengan maksud kita nak pergi kubur, tapi bukan bertakarrub. Saya nak pergi nak ziarah kubur, tapi kubur ulama kita pergi. Ada mana yang kata tak apa, bukan untuk bertakarrub. Dia tidak kata pergi itu untuk takarrub, kau situ dapat lebih, kau ada kelebihan, tak ada. Semua semata-mata pergi ziarah kubur. Atas dasar ziarah kubur ni boleh pergi, boleh lah. Dia pergi hak tu. Dan ada juga yang melarang. Antara yang melarangnya ialah Ibnu Battah, Ibnu Aqil dalam mazhab Hanbali, Abi Muhammad Al-Juwaini, hak orang panggil Imamul Haramain dalam mazhab Syafi'i, dan Qadhi Iyad dia dalam mazhab Malik. Wa huwa qaulul jumhur, dan inilah pendapat jumhur ulama. Hak tak bui. Hak tak bui. Dah molek sebenarnya. Takut-takut orang pergi bertakarrub. Takut-takut tu. Dan takut-takut berlaku banyak benda bid'ah tadi tu. Bukan sekadar benda bid'ah, boleh syirik. An-nass alaihi Malik. Imam Malik dengan tegas sebut ni. Memang tak boleh. Dia kata. Dan tidak ada siapa pun di antara imam yukhalifhu, yang canggah hak Imam Malik tu. Wa huwa as-shawab, dan hak ni lah hak betul.
li hadis syaddir rihal ila thalathati masajid, kerana hadis hak dululah kita baca dulu. Ada dalam Bukhari dan Muslim itu. Intaha kalam, habis hak dia kata. Situlah. Lepas tu kita baca dah baru ni hak pengarang Aunul Ma'bud tu sendiri kata, ada pun len ni kali Imam Ghazali ada, siapa-siapa hak kata boleh ada, boleh tak kalau lagu ni. Ada pun len ni kata dia orang dalam masjid Nabi tu kan. Zaman dia. Kalau bila tu imam bui salat, pak bangun lan. Ngadak pergi kubur Nabi. Ada hak rokok. Ada hak pergi menyandar pelekakkan muka dia di dinding tu. Dan ada yang berkeliling di sekelilingnya. Keliling di sekeliling kubur Nabi. Semuanya itu haram kata dia. Bittifaqi ahli ilmi. Ada di antara perbuatan itu yajurrul fa'il ila syirk, boleh membawa pelakunya syirik kepada syirik. Antara bid'ah besar juga berlaku, iaitu hujumun nisa. Tino-tino ni pun pergi juga sesok-sesok sekali nak jatuh situ, pergi nak pergi kubur Nabi tu kono ni. Lepas tu pergi duduk caca situ, lama bukan main duduk caca masing-masing tu. Buat apa gitu? Dia tegur dan mengganggu pula orang-orang yang duduk sembahyang dengan mitok macam-macamnya, kecek pula dengan lelaki pula. Itu dia. Fa inna lillah. Sebab begitu sekali iblis ni bawa orang. Jadi maknanya pengarang ni kesan. Zaman dia ni bukan zaman Wahabi ni. Hak berlaku gini ni. Baik, sekarang ni kita tengok zaman Wahabi ada berlaku gini? Tak ada. Kena katok lah ni kalau buat. Kau molek lah tu. Apa ya duduk marah kau Wahabinya? Kau molek lah. Hak ni zaman ni bukan zaman Wahabi. Dia royak ni, sejarah ni yang berlaku. Dan dia kata haram nak agama. Bila Wahabi naik dapat berkuasa di tanah Hijaz, dia hapuskan semua. Tidak, Allah ke molek. Allah ke molek tu. Jadi tak kena lah orang kita kalau kata Wahabi ni kata molek. Sebab tu ya anak kata banyak perkara hak dia buat lebih molek daripada kita. Betul tu. Bukan kita kata dia tidak salah. Dia tak ada kurang. Ada hak salah, ada bukan sebab orang lain. Kita tak setuju, ada. Orang tak setuju, setara tu je lah. Sebab hak lain-lain. Tapi nak kata dia ni mudah Islam, fikir sikit. Ni hak ni benda-benda lagu ni buat tadi dia jadi tak ada lah ni. Tu anak molek tu. Tapi orang kadang-kadang itulah. Pejam mata pun aku tak kira. Tak nak kena dengan dia pun kata ke dia. Tak ubah seperti orang-orang yang takut kepada pengganah ni dah. Segala-gala letak atas Usama. Tak ada pasal boleh pahala ke dia. Tak nak kena dengan dia pun. Dia tak tahu pun orang tu siapa dia buat. Orang letak atas dia tu. Jadi lagu tua ni pun. Segala hak buruk orang letak atas dia. Padahal belum tentu lagi dia yang buat. Memang pun kenyataannya tidak gitu pun. Begitulah. Jadi telajak yang kita tak setujunya telajak tu. Nak kritik tak apa. Biasa je amalan ulama kritik tu. Hak ni nak kritik Wahabi lah. Kritik lah. Wahabi nak kritik ni. Wahabi ada kritik. Masing-masing jawab biar kau molek. Hak tu hak moleknya. Ibnu Taimiyah ada kritik Asy'ariyah. Tak apa. Asy'ariyah apa kurangnya kritik juga. Ahlul hadis kritik juga. Tak apa sekadar kritik tu. Tapi siapa kata hak bukan-bukan hak molek dia, tak ada molek. Itu tak kena tu. Antaranya ni ada dalam kitab ni sebut. Bila ni berlaku? Zaman Uthmaniyah dululah. Jadi sesoalnya khilafah Uthmaniyah tu molek, segala-galanya molek. Dah baca sejarah tu tahulah. Sebab tu dia jatuh. Kalau molek jatuh buat apa? Jatuh buat apa? Takkan hak molek jatuh. Dah. Lepas tu jatuh pula. Jatuh ke Mesir, presiden. Iraq, presiden. Syria, presiden. Lebanon, semua presiden. Hak tu tak marah. Jadi kan kau molek kau tidak molek. Uthmaniyah jatuh. Boleh kau orang lain. Boleh ke siapa? Tak tahu mana Islam. Pahala ni duk susah. Gelepar, terkiak-kiak orang kata. No Islam. Tepat tu. Lama terajak tinggal Islam tak boleh nak buat dah Islam. Tapi Arab Saudi
tinggal sah ke mana-mana pun. Dalam setengah-setengah segi spon ni molek. Hak tu hukum Islam jalan macam. Perlembagaan dia Quran Sunnah macam. Apa yang duduk serai hak ni kuat sangat. Hak lain tak serai. Apa duk kata hak ni Muhammad bin Abdul Wahab adalah jatuh kerajaan Uthmaniyah. Seseolahnya peranan hak duduk di Iraq tu, hak duduk di Mesir tu, hak duduk Gabah tu tak ada peranan. Tak pernah sabar. Tak masuk akal. Sebab tu kita jangan terlajak nak royak hak tu je. Sebab masyarakat kita ni alah kau terlajak. Tak kena tu lagu tu. Terlajak tak sih? Dalam batas ia munasabah nak kritik, nak tak setuju, tak apa. Hak tu biasa. Boleh nak membina. Tapi kalau terlajak segala-galanya letak atas dia, sedangkan dia lah ada tu dalam banyak-banyak hak jatuh tu, hak duduk pertahankan Islam lagi, hak duduk julai Islam lagi, tak kena tu. Nak kritik-kritik sebelum Saddam Hussein lagi. Saddam Hussein tu jatuh dah sebelum pada tu lagi. Sebelum Mubarak lagi. Berapa lama sebelum pada tu Mesir tu tak tahu mana Islam dan lain-lain negeri. Tak kata gapo senyap, seseolahnya kau molek. Dia nampak tak molek jatuh khilafah Uthmaniyah tu sebab pergi kepada hak lain tu lah. Memang nak jatuh dah. Hak duduk Mekah Madinah pun lagu ni. Jadi memang patut jatuh lah. Demi kemuliaan, nak jaga kemuliaan Rasulullah, nak jaga kemuliaan Islam. Bagi anda lebih molek kan lagu ni. Lagu ni. Dan ni sikit, kalau kita baca sejarah banyak lagi benda hak molek dulu. Ni Pak Tapai Kaabah. Hak ni orang ni mengadap kok ni mazhab Syafi'i. Hak ni tapai ni. Ni ikut mazhab Syafi'i ni. Tak sesuai serupa ni kan. Hak ni kunut, hak ni tak kunut lagu mana. Pakai duduk kali ni. Hak ni Hambali. Hak ni Hanafi. Tapai. Wahabi mari seiman. Semua ikut serupa. Tak molek. Satu. Semua zaman Nabi, semua zaman sahabat ni. Molek tu. Pernah berlaku sebelum ini sampai ke peringkat tu. Tapi orang tak tahu sejarah. Tu hak molek dia. Kita tak cerita tak molek. Tak payahlah hak tak molek tu semula lah. Kalau ada masa pun. Tapi biar jelas gitu. Nampaknya masa pun tak ada mana ni. Tak ada habis juga. Sekat tu dulu lah. Wallahu a'lam. Wa akhiru da'wana. Alhamdulillah.